Ada yang dikenakan dam, cuma agak ringan sikit. Setelah dibincang, yang kena suami je. Yang kena suami je, isteri tak kena. Alhamdulillah, kena dua-dua. Dalam bab puasa pula tak disyaratkan berdua-dua. Kalau ada waktu zuhur tak boleh puasa sampai bulan Ramadan, rehat dulu puasa Ramadan, lepas tu sambung lagi puasa. Macam itulah gambaran dia melaksanakan ibadah haji. Dalam senang, dalam mudah, ada tempat-tempat yang bergas. Tapi agak pelik tuan-tuan, bila kata sebut larangan dalam ihram, kita ambil benda mudah saja. Tuan-tuan masuk bilik air, sunat tutup kepala. Dalam ihram haji, tuan-tuan masuk bilik air, tutup kepala, haram. Beza. Nampak? Termasuk bilik air sekarang, besok, lusa kan? Kita suka memang dapat pahala sunat tutup kepala dalam masa ihram haji. Kalau itu larangan dalam masa ihram, tutup kepala haram ketika itu. Sebagai penghormatan orang lelaki yang meninggal ketika dalam ihram, kepalanya tak ditutup semasa pemakaian kafan. Ada kelebihan dia bagi. Kepala tak tutup masa pakaian kafan. Kan sunat pakai serban, tak ada pakai serban gitu. Itu tak ada orang mati dalam ihram. Okay. Kita sambung lagi tuan-tuan. Ini kawasan-kawasan kita nak niat ikan Makhani, tempat dia. Ambil dua saja. Yang pertama ambil Bir Ali. Yang kedua ambil Karnul Manazil. Ini daripada Madinah. Bir Ali daripada Madinah. Karnul Manazil daripada Malaysia. Nak terus ke Mekah. Yang lain-lain jangan fikir. Janganlah tak payah satu ranking, jangan fikir lagi. Kemudian yang dalam kotak. Yang dalam kotak ni, dalam kotak yang merah-merah ni, yang tu ketika tuan-tuan, puan-puan berada di Mekah, nak pergi buat umrah. Umrah yang kedua, umrah yang ketiga, umrah yang keempat, pergilah yang warna-warna merah. Paling dekat tajam 5 km daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan nak pergi melaksanakan ibadah haji, kena buat persiapan keuangan. Ibadah haji satu hal. Nanti dalam masa lapang, tuan-tuan nak pergi buat umrah sunat, kena naik bas shuttle yang ada dekat luar tu. Paling murah satu orang 10 rial pergi dan balik. Itu tengoklah keenah orang Arab macam mana. Kalau dia kata 10 orang dalam shuttle tu, dalam pas 10 orang, 9 orang tangguh dia tunggu sampai 3-4 jam. Itulah gambaran dia. Jadi waktu itulah kita kena berfikir secara positif. Dengan sama kita 9 orang, kita pakat bayar penuh 10 orang. Jadi kita kongsilah yang 10 rial tu. Tak sampai pun 1 rial 20 halalah tak sampai. Tak selesai dah situ masalah. Jangan nak duduk kat situ tunggu sampai 3-4 jam, shuttle tak gerak-gerak. Pun tak ada salah kalau kita ada kelebihan. Bagi tahu driver jalan, tak apa, saya kira 2 orang. Saya kira 2 orang cukup 10. Saya bayar 20 rial. Selesai masalah jalan. Kita belanja kawan-kawan yang lain. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Boleh buat macam tu. Baik. Kita pergi lagi sikit jenis-jenis haji. Yang ni tak apa, yang ni mudah-mudah tu. Ni mudah, tak ada terlibat. Jenis haji. Haji fardu. Haji kali pertama yang tuan-tuan nak buat setelah akil balik. Setelah cukup segala syarat-syaratnya. Haji pertama, haji fardu, haji wajib.
Islam kerana menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan fardu haji. Yang kedua, haji badal. Haji badal, haji ganti bagi orang-orang yang tak dapat nak pergi sendiri, mungkin disebabkan faktor usia, tak mampu nak pergi, faktor kesihatan. Faktor kesihatan, saya dapat maklumat semalam dengan Masjid Al-Najah, kalau bacaan gula sampai lebih 7, doktor akan tolak untuk pergi haji. Hati-hati. Kalau semalam dekat Masjid Al-Najah, dia terangkan jagalah kesihatan mulai daripada sekarang. Cek dah kandungan gula tu dalam darah. Kawan-kawan, waktu pemeriksaan sebenar, biarlah dalam keadaan 7 ke bawah. Kau risau, jangan boleh risau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, nak beritahu tajuk pertama, tajuk kedua yang sebelum ni, kebergantungan pada Allah itu tinggi. Kebergantungan pada Allah itu tinggi, bukan dekat sana je. Jangan tuan-tuan fikir kat sana. Sebelum pergi itu kebergantungan kita pada Allah kena tinggi. Mulai daripada sekarang, kalau ada masa, ada ruang, boleh buat solat hajat, buat solat hajat. Buat 2 rakaat, rukun yang akhir, sujud yang akhir, minta Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau sampaikan hajat aku untuk melaksanakan ibadah haji, permudahkan dia untuk aku melaksanakan, ya Allah. Minta mulai sekarang, kita dah kena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ketentuan yang Allah kata tak boleh pergi, insya-Allah Allah buka, kita bergantung dengan dia. Itu jangan lupa. Itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua tu, kena minta. Kita nak tunggu sampai dekat sana baru nak bergantung dengan Allah. Tunjuk usaha kita daripada sekarang, tuan-tuan. Tunjuk usaha kita. Dan kita betul-betul nak pergi, nak jadi duyufur Rahman. Selesai masalah, kita masuk balik dekat haji badal. Orang yang masa hidupnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Haji badal kita tengok arwah ayah kita, arwah bapa kita mampu tak tu nak pergi haji. Dia tinggal dunia dah, dia dah tinggal dunia, mampu tak waktu hidup dia? Kalau waktu hidup dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, wajib badalkan. Wajib badalkan. Nak ambil duit mana? Duit dia, bukan duit anak-anak. Duit peninggalan dia, asingkan hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutang dengan Allah yang tak selesai, ambil asingkan, bawa pergi tunaikan haji. Dia tak usahkan anak-anak. Aku haji badal, tuan-tuan. Lepas tu kena ingat pula, jangan kita bergaduh adik-beradik pasal badal haji ayah. Jangan bergaduh adik-beradik pasal tak faham bab badal haji. Ayah waktu tu miskin, tak mampu nak pergi haji. Anak-anak masih kecil, dia meninggal. Sekarang anak-anak dah kaya, ada hasrat nak buatkan badal haji ayah. Satu benda yang baik, alhamdulillah. Lepas tu nak buat collection adik-beradik. Buat collection ada tak nak bayar. Yang tak nak bayar disingkir. Islam tak suruh macam tu. Yang nak buat, tak nak buat tak apa. Jangan sampai bergaduh adik-beradik pasal badal haji ayah. Ayah tu tak wajib pergi haji. Kita faham benda tu. Nak buatkan usaha yang baik. Tapi jangan sampai bergaduh adik-beradik, bergaduh saudara mara. Jangan sampai macam tu sekali. Kena faham badal haji tu siapa. Dan ketiga, haji sunat. Haji yang
dibuat kali kedua, kali ketiga, ataupun haji kanak-kanak yang belum balik, yang ayah bawa ke dapat haji sunat. Haji tatawuk namanya. Yang keempat, haji nazar. Haji yang kita nazarkan, sebagai contoh, masuk umur 55 dapat KWSP, 4 KWSP, aku nak pergi haji. Dah pergi haji belum? Dah pergi haji belum? Yang buat nazar ni belum pergi haji lagi, nazar tak sah. Haji ni wajib. Aku kalau dapat kereta, aku nak sembahyang 2 waktu. Boleh? Boleh tak? Aku kalau dapat duit, nanti kan balik dia dapat duit, aku nak sembahyang 5 waktu. Boleh tak? Tak boleh. Sembahyang tu wajib. Tak boleh nak nazar benda-benda yang wajib. Belum pergi haji nak nazar, aku nak pergi haji. Kalau dapat kereta lebih, dia belum pernah pergi haji lagi, masih haji wajib. Tak boleh nak nazar. Nak nazar pun benda-benda yang sunat sahaja, dengan benda yang harus. Boleh nazar. Dah pergi haji pertama, nak pergi buat haji kedua. Kalau durian menjadi tahun ni, aku nak pergi haji. Kebetulan durian menjadi, pergi desak pulang kampung haji. Saya nazar, dia bagi kat saya, wajib atas saya. Tak boleh jadi modal juga. Tak boleh jadi modal macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmat Allah, sebanyak apa yang saya belajar, junjungan kita Nabi Muhammad SAW pun tak pernah bernazar. Alhamdulillah, tak pernah bernazar. Sebenarnya bernazar ni pun memang ada dalam hukum, ada, tapi perkara yang agak tak berbelok. Kenapa tak berbelok? Ini harus nazar haji. Kita ambil yang lain pun sama juga. Anak aku lulus SPM, nanti nak belanja orang surau. Nak tunggu anak lulus nak belanja anak surau. Kalau anak tak lulus, nak hukum Allah. Jadi kita faham, nazar tu anak tu nak biasa, dia dah belanja orang lah. Tak payah dah nak tunggu lulus baru belanja. Itu contoh. Tak payah bernazar. Nak buat baik, buat terus. Nazar tu benda-benda yang baik, benda-benda yang sunat. Tapi lepas kita bernazar, dia akan jadi wajib. Itu dia keadaan nazar. Kita sambung lagi. Haji qada. Haji qada, haji yang diganti selepas haji pertama terbatal, macam penghentian haji yang awal tadi tu. Dah niat haji, tak dapat wukuf yang Arafah dengan sebab-sebab tertentu, jadi tahu berikut wajib qada kalau dia ada kemampuan. Kalau berlaku perkara yang sedemikian, ditakdirkan berlaku perkara yang sedemikian, kalau berlaku macam ni, rekod tuan-tuan puan-puan dalam tabung haji dah tak boleh nak pergi haji lagi dah, pasal dah pergi. Itu rekod dalam tabung haji. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berlaku, na'udzubillah, yang sampai berlaku perkara ni, pergilah ke Jabatan Mufti, jelaskan apa yang berlaku, minta sokongan daripada Jabatan Mufti, bawa ke tabung haji. Nanti dia akan buat secara manual. Kalau ada kekosongan, macam itulah gambaran dia. Kalau haji qada. Baik, tuan-tuan puan-puan, ingat kita masih dalam rukun yang pertama, niat haji, rukun yang pertama. Bila niat haji, dia ada kaitan dengan haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Ketiga-tiga haji ni, tuan-tuan, puan-puan kena pilih sendiri. Bukan tabung haji tetapkan, bukan saya tetapkan.
Tuan-tuan pilihlah antara tiga haji itu yang mana tuan-tuan puan-puan nak buat. Sama ada nak buat haji tamattu, nak buat haji ifrad, ataupun nak buat haji jiran. Pilihlah tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih haji tamattu, cara pelaksanaan dia melaksanakan ibadah umrah dalam bulan haji. Umrah dalam bulan haji. Okey, terima. Berniat mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Ini nanti buat sama tu lah ni. Terima. Kita buat satu hari perjalanan daripada Malaysia, ambil terus dekat Mekah je lah. Apa yang musim-musim sama aja. Daripada Madinah ke Mekah sama aja. Naik kapal terbang, dalam kapal terbang kita nak buat tamattu, kita terus niat mengerjakan umrah. Ambil satu tarikh. Berapa tarikh? Nak pergi berapa tarikh? 20 Zulkaidah kita nak berangkat. Naik kapal terbang 20 Zulkaidah. Dalam kapal terbang 20 Zulkaidah kita niat umrah haji tamattu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat dalam kapal terbang. Kapal terbang itu akan mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah. Daripada Jeddah tonton dalam ihram, terus naik pas pergi ke Mekah. Okay, sampai dekat Mekah alhamdulillah dah 21 hari bulan. 21 hari bulan Maghrib tak tawaf lagi. Dah masuk 22 hari bulan. Isyak, lepas Isyak bagi taklimat. Taklimat berkaitan dengan tawaf dan sa'i serta bergunting. Dia bagi taklimat hari itu dekat hotel. Habis di taklimat berjalan ramai-ramai. Nak buat apa? Nak selesaikan ibadah umrah yang kita dah niat. Dah niat, selesaikan. Nak buat apa? Tawaf dulu. Tawaf, habis tawaf tu berpusingan, kita sa'i. Habis sa'i bergunting, alhamdulillah selesai ibadah umrah untuk haji tamattu. Lepas tu tuan-tuan, puan-puan, berapa hari bulan? 22 hari bulan selesai ibadah umrah. Dalam masa yang ada masa yang terluang, tuan-tuan boleh pergi ke Tanif untuk niat umrah lagi. Macam benda tu, pakai ihram pergi dekat Tanif, sampai dekat Tanif niat saja aku mengerjakan umrah ihram dengan kerana Allah Ta'ala. Naik kendaraan yang sama kita datang tu, dia akan bawa pergi ke Masjid Haram. Sampai kat jalan kita masuk, kita tawaf, kita sa'i, kita bergunting, alhamdulillah. Umrah sunat yang pertama dapat. Yang tadi yang pertama jadi wajib. Ini baru sunat yang pertama. Lepas tu tak ada buat umrah lagi. Nah, ini 22 hari bulan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berapa hari? 8 hari. Lepas hari sampai 8 Zulhijjah baru niat nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baru niat haji. Selepas 16 hari duduk kat Mekah. 16 hari duduk dekat Mekah. 8 hari bulan Zulhijjah kita pakai ihram semula. Kita pun niat haji. Pas dah dekat luar untuk bawa kita ke padang Arafah. 8 hari bulan Zulhijjah kita pun niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dalam hati saja aku mengerjakan haji, berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nak baca talbiyah, bacalah talbiyah waktu itu. Naik bas menuju kepada Arafah. Kita stop dekat padang Arafah, berhenti dekat padang Arafah.
Baik, kita pindah. Niat ihram haji, haji ifrad. Tamattu kita gantung. Ada sebab dia nak kita tengok balik, tuan-tuan, semua balik semula. Berapa hari bulan kita bergerak? 20 hari bulan Zulkaidah naik kapal terbang daripada Kirai sampai dekat Kanun Manazil. Sebelum sampai Kanun Manazil kita pun niat haji. Pasal nak buat haji ifrad, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dalam kapal terbang tanya sampailah kita dekat Jeddah. Berangkat kita pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah dah masuk 21 hari bulan. 22 hari bulan kita pun dibagi taklimat. Sama dengan orang buat haji tamattu. Sama satu kapal terbang. Senang cerita macam tu. Sama satu kapal terbang. Orang yang buat haji tamattu, orang yang buat haji ifrad, sama satu kapal terbang. Perbezaannya cuma niat. Satu tadi niat umrah. Lepas tu dah tunggu 8 hari bulan baru niat haji. Yang buat haji ifrad dia dah mula niat haji pada 20 hari bulan Zulhijjah. Zulkaidah mana? 20 hari bulan Zulkaidah. 20 Zulhijjah kita dah balik dah. 20 Zulkaidah niat. Lepas tu sampai kat Mekah dibagi taklimat berkaitan dengan tawaf sa'i bergunting. Sama-sama lah dulu dalam taklimat tu. Kapal terbang yang sama. Okey, baik. Dia pun pergi untuk tawaf. Tawaf dia tawaf apa? Tawaf dia tawaf kudu, bukan tawaf umrah. Tawaf selamat datang. Kalau dia nak tawaf, kalau dia tak nak tawaf pun tak apa. Maknanya dia duduklah kat hotel. Kalau buat haji ifrad macam itulah. Tawaf kudu selamat datang hanya sunat. Cuma ada kelebihan. Kalau dah buat tawaf kudu, boleh sa'i haji. Tak tawaf kudu, pergi sa'i haji. Okey, baik. Kita ambil jalan mudah, buatlah. Maknanya dia sama-sama buat tawaf kudu. Lepas tu dia pergi sa'i haji. Habis sa'i haji tak boleh bergunting. Dia balik ke hotel, duduk kat hotel, masih kekal pakai pakaian ihram. Tak tukar pakaian ihram. Tunggu sampai 8 hari bulan. 8 hari bulan dia tak perlu nak niat apa-apa. Tak perlu nak niat apa-apa. Dia naik bas sama-sama pergi ke Padang Arafah. Jadi sekarang dekat Padang Arafah dah ada 2 kelompok. Kelompok yang buat haji ifrad, kelompok yang buat haji tamattu dah berada di Padang Arafah. Niat umrah kita kemudiankan. Kita pergi kepada haji jiran. Tetap sama 20 hari bulan. Senang. Satu kapal terbang. Ada yang nak buat haji jiran. Haji jiran cara pertama. Haji jiran cara pertama, dia pun niat dekat Kanun Manazil atau sebelum Kanun Manazil dia niat. Itulah niat dia. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan umrah, berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Bawa proses dia sama dengan haji tamattu, haji ifrad. Jalan sampailah ke Mekah. 22 hari bulan dah bagi taklimat, baru nak pergi menuju ke Kaabah. Dia pun sama buat tawaf kudu. Sama dengan haji ifrad. Tawaf kudu, lepas tawaf kudu dia pergi sa'i haji. Habis sa'i haji dia tak bergunting, belum sampai masa bergunting.
dia kekal dalam ihram, sama dengan haji ifrad. Sama dengan haji ifrad 8 hari bulan Zulhijjah dia pun naik bas. Bas yang sama. Dalam bas tu ada yang ifrad, ada yang tamattu, ada yang kiran. Semua pergi ke Padang Arafah dan berkumpul dekat Padang Arafah ni tuan-tuan puan-puan. Haji kiran cara pertama, haji tamattu, haji ifrad dan dekat Padang Arafah. Kita belum sampai tadi pada Arafah, kita niat ini dulu. Okey, baik, awal pada Arafah. Lepas tu ada satu lagi haji kiran. Haji kiran cara yang kedua. Haji kiran cara yang kedua, asalnya dia nak buat haji tamattu. Nak buat haji tamattu, niat umrah sahaja. Aku mengajarkan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada musibah menimpa, dia tak dapat nak tawaf. Apa musibah tak kisahlah. Mungkin sakit ke, koma ke, haid dia berpanjangan, dia tak dapat nak tawaf. Waktu dah dekat, haid tak kering-kering, tak tawaf. Bila kata tak tawaf, sampai waktu haji. Kalau dia tak niat haji, tak dapat haji. Waktu tu sampai nak pergi Arafah 8 hari bulan, dia pun niat haji. Saja aku mengerjakan haji berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, secara automatik haji dia termasuk dalam haji kiran. Tu. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam slide tu, sebelum menunaikan tawaf, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau kita dah melangkah satu tapak ketika tawaf, tiba-tiba keluar haid, maka kita tak boleh tukar niat lagi. Maknanya tahun tu tak dapat haji. Kita balik kepada mazhab Hanafi, kerana mazhab Hanafi membenarkan boleh tukar niat selagi belum 3 pusingan tawaf. Mazhab Hanafi kata macam tu. Sebelum 3, maknanya 2, tiba-tiba haid datang. Ini ambil contoh haid je lah, jangan timbulkan masalah lain. Haid saja datang, ikut mazhab Hanafi boleh. Macam mana pula orang yang dah 5 kali pusingan tiba-tiba datang haid? Ambil mazhab Maliki. Dia pula mazhab Maliki ni, dia gunakan mazhab Maliki sekarang. Selagi belum sembahyang sunat tawaf, boleh tukar niat. Mazhab Maliki. Dari secara mudah beralih kepada mazhab Maliki, boleh tukar niat. Alhamdulillah, tahun berkenaan kita dapat menunaikan ibadah haji. Ini kaedah dia. Baik, sama-sama dah berada di Padang Arafah. Saya bagi secara ringkas. Bila kita dah berada di Padang Arafah, kita akan mula wukufnya Arafah. Wukufnya Arafah bermula cek semua sekali ni. Nak bagi tahu semua sekali. Pasal nak habiskan ujung dia, umrah ni macam mana nak habiskan. Bermalam apa nama-nama kita wukufnya Arafah. Waktu maghrib kita akan pergi ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tunggu tengah malam. Ini perjalanan ibadah haji. Daripada Arafah pergi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, wajib haji. Daripada Muzdalifah lebih kurang dalam pukul 12 kita berangkat bawa barang-barang kita. Barang-barang apa? Barang yang kita bawa daripada hotel pergi ke Arafah. Bawa barang tu naik bas pergi ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah dah habis bermalam di Muzdalifah, kita bawa ke kemah di Mina. Dan kita nak bermalam 3 malam 4 malam tu letak ke kemah. Itulah tak berani-ani sampai kita nak balik ke Mekah. Bila dah sampai dekat Mina, dalam pukul 1 pagi lebih kurang macam tu, ataupun pukul 2 pagi, nanti ada pengumuman. Siapa-siapa yang nak melontar Jumratul Kubra, sila berada di pintu tamu. Kita pun dah siap, dah ada, kita pun dululah kat pintu tamu.
Berjalanlah kita ramai-ramai sejauh 7 kilometer perjalanan pergi dan balik. Pergi 3,5, balik 3,5. 7 kilometer perjalanan. Jalan. Macam saya cakap tadi, jumpa jumrah surah tinggal, kemudian jumpa surah orang ustaz tinggal, Kubra baru balik 7 biji. Selesai balik 7 biji, dekat situ juga kita nak gunting boleh, nak balik ke kemah, sampai kat kemah kita nak gunting, nak cukur pun boleh. Maknanya kita dah buat berapa wajib haji. Ini yang dirikan dalam Islam masih kekal kita jaga. Bermalam di Muzdalifah dah, melontar Jumratul Kubra, dah selesai. Bergunting rukun haji yang ketiga. Niat wukuf yang Arafah, bergunting. Kita pun dah bergunting dekat Mina pada ketika itu. Masuk haji bermula waktu malam, bukan siang. Hari Senin bermula malam Senin, besok hari Senin. Itu cara dia. Jadi malam 11 sampai, kita pun bermalam malam 11. Siang 11 kita lontar hari 11. Kita balik semula dekat kemah, jumpa malam 12. Kita bermalam malam 12. Siang kita lontar hari 12. Kita balik ke kemah, kita bermalam malam 13. Besoknya kita lontar hari 13. Siang lontar hari 13, balik ke kemah, kemas barang-barang kita, tunggu bas. Bas sampai naik bas, tak ikut giliran. Siapa cepat dia naik bas dulu. Dan lontar balik ke Kemas, ada bas, naik bas, nak balik ke hotel. Okay, nak balik ke hotel. Siapa ni? Orang yang buat haji tamattu, orang yang buat haji kiran, orang yang buat haji ifrad. Tiga-tiga sama yang lain tu. Beza tak lihat dengan cara. Hukum dia sama, bermalam di Muzdalifah sama, gunting sama, semua sama. Baik, selesai. Sampai ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, tengok ada waktu lapar. Kita sampai dekat Mekah lebih kurang 13 Zulhijjah, 14, 15 hari bulan. Kita pun macam dah lapar, dah boleh dah pergi tawaf haji. Okey, lepas dia tawaf haji, kita pun ambil siap tawaf haji, dah buat tawaf haji. Orang yang buat haji tamattu kena pergi sa'i. Habis tawaf pergi sa'i. Orang yang buat haji ifrad, masa dia sampai dulu dia buat tawaf kudum. Lepas tawaf kudum dia sa'i haji. Dia tawaf dah cukup, tak perlu sa'i lagi. Kita maksud itu dah buat, dah buat lagi. Orang yang buat haji kiran cara yang pertama, dia ada tawaf kudum. Lepas tawaf kudum dia sa'i, dah tak perlu buat sa'i lagi. Haji kiran cara yang kedua, yang terkandas dengan sebab tak dapat tawaf tadi, dia perlu sa'i. Dia tak ada tawaf kudum. Dia buat tawaf, dia buat sa'i. Orang yang buat haji tamattu lepas sa'i selesai. Umrah dah buat masa awal-awal, haji pun dah buat. Orang yang buat haji kiran, cara pertama, cara kedua sama, dah selesai. Pasal dia dah cantum dalam niat dia. Yang satu cara otomatik dah selesai. Orang yang buat haji ifrad, dia belum buat umrah lagi. Jadi selesai tawaf, tak perlu sa'i, tak perlu gunting, dan gunting dekat Mina dulu. Dia pun buat persiapan, pakai pakaian ihram,
kenderaan pergi dekat Taif paling dekat. Dekat Taif dia punya saja untuk mengerjakan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Dia barulah dia niat untuk haji ifrad, baru dia niat umrah. Lepas tu dia masuk ke Mekah, dah tak ada nak mana lagi. Dia pun pergi tawaf, dia pun pergi sa'i, dia pun bergunting. Selesai haji ifrad dia. Ada soalan? Okay, ada soalan? Itulah lebih kurang cara pelaksanaan ibadah haji bagi tiga haji. Tuan-tuan, puan-puan kena buat pilihan sendiri. Nak buat haji ifrad, nak buat haji tamattu, kira rasa memang tak ramai yang buat. Memang belum ada orang bisnes dia datang sekejap ke sana, dia buat haji balik, hari dia dah balik. Ada yang buat macam tu. Kalau yang biasa, dua itulah pilihan. Untuk maklumat tuan-tuan, pilihan untuk maklumat lebih kurang 90% jemaah haji Malaysia buat haji tamattu. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 90%. Dalam mazhab Syafi'i, haji yang terbaik adalah haji ifrad. Tuan-tuan bayangkan 20 hari bulan niat haji. Kamu ingat dari 20 hari bulan, sepanjang tu jaga larangan dalam ihram sampai 8 hari bulan. Jaga. Dan saya kagum, saya pernah jumpa orang Johor yang pergi haji sebelum COVID dulu. Dia penerbangan pertama daripada Johor. Saya jumpa dekat airport, Ustaz, tolong doakan saya dibagi kekuatan. Saya nak buat haji ifrad, Ustaz. Dia 2 orang, wanita. Penerbangan pertama Johor. Maknanya sebelum 15 Zulkaidah dia buat haji ifrad. Agak kagum, saya pun kagum. Dia boleh buat macam tu. Itulah kedudukan dia, tuan-tuan. Kita sambung sikit lagi. Okey, pakaian ihram daripada pakaian biasa. Yang lelaki siapkan 2 helai kain yang tidak bercatuk. Kain pekat pun boleh. Kain pekat tetaskan, boleh buat. Kalau rasa tak selesa dengan tuala, beli kain biasa. Kain kapan ke apa yang orang buat kain kapan tu, pakai yang tu pun boleh. Itu boleh ke tu? Pakai kain kapan, agak selesa, carilah. Tuan-tuan cari yang selesa. Hanya sunat berwarna putih. Satu dijadikan kain, satu dijadikan sebagai selendang untuk lelaki. Yang bagi wanita, tak ada pakaian khusus wanita untuk pakai ihram. Yang terpenting sekali, tutup semua aurat kecuali muka dan depan dan tapak tangan. Tutup tu je bagi wanita. Inilah gambar yang dia bagi. Okey, ini pakai biasa, pakai ihram. Ini sepatutnya pakai itibak. Ini pakai itibak bagi lelaki ketika nak tawaf dan sa'i saja kat tempat luar. Jangan pakai itibak, jangan tunjukkan itibak makhluk. Okey, banyakkan orang lebih suka tunjuk yang itibak ni. Kalau khusus pernah buat itibak lagi dulu. Sebenarnya yang pakai penuh tu yang terbaik. Okey, lelaki nampakkan baru yang itibak ni. Hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i. Dan nak tawaf dan sa'i, waktu itulah baru mula. Habis tawaf, pakai semula sembahyang sunat tawaf. Pergi ke Bukit Sawah, masukkan balik, keluarkan balik, baru sa'i. Itu je untuk pakai itibak. Yang kedua, tidak disunatkan beritibak semasa di lokasi lain seperti stesen berlepas dan sebagainya. Nak berlepas ke dalam kapal terbang, dia dekat hotel ke dalam ihram, tak
Begitu juga ketika salat, jangan berintibak, makruh hukumnya. Selipar yang boleh dipakai, tuan-tuan, perempuan pilihlah sendiri. Yang tak ada dalam gambar ni pun boleh pakai, kerana memadai nampak 3 ujung jari kaki. Kalau kata tutup ke depan, nampak 3 ujung jari kaki, boleh. Jangan beratkan sangat nak pakai macam ni, lepas tu tak ada macam ni, tu tak jadi. Jangan sampai macam tu. Tumit tak boleh nampak, kena buka tumit tu. Kalau pakai kasut lah, potong kat depan, potong tumit, tu cara dia. Itu kaedah dia. Potong depan, biar nampak ujung kaki, tumit tu buka. Itu kaedah dia. Jadi pilihlah mana-mana selipar yang tuan-tuan pakai. Saya sarankan kat sini, carilah selipar-selipar yang mudah tuan-tuan nak berjalan. Jangan cari selipar yang keras, jangan cari selipar yang longgar sangat, jangan. Kena fikir tuan-tuan, puan-puan ni nak pakai selipar ni bukan sekadar merah. Hari-hari nak pergi masjid, nak pergi masjid, hari-hari nak pakai. Pakailah yang baik-baik tu, yang memudahkan selesa kita berjalan. Ini saranan yang saya bagi. Ada soalan? Silakan kalau ada soalan bagi wanita. 4 yang pertama saya bagi wanita. Yang pertama, kalau pakai telekung, pastikan telekung tu ada kekek. Yang kedua, pastikan bagi wanita pakai sarung lengan. Jadi kalau tawaf, kalau terturun, tak ada kapling, tak ada kunci kat sini, alhamdulillah aurat masih tertutup. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, pakailah stoking tebal. Kalau boleh stoking bola, pakailah stoking bola. Biarlah dia ada jenama. Pasal tuan-tuan nak pakai tawaf 7 pusingan, nak pakai sa'i 7 pusingan, nak berjalan. Lepas tu nak pakai hari-hari pergi solat. Nak pergi solat dekat sana dah tak bawa kain yang labu tu, dah tak bawa dah. Kalau kat rumah kita masih nak pakai kain yang labu. Dengan stoking, pakai seluar, pakai kain batik pun tak apa, boleh. Nampak nak bagi tahu bolehnya tu. Saya nak bagi tahu bolehnya dah, seakan dah tutup aurat, dah tak mudah. Lepas tu barulah sesuaikan yang lain. Pilih kain yang dulu taklah kata nipis sangat, dan sampai nipis boleh nampak bayang-bayang. Jangan cari kain yang lembut, yang boleh ikut bentuk badan. Jangan cari benda-benda yang macam tu. Pilihlah yang sesuai. Elakkanlah daripada bersolek-bersolek. Elakkan daripada bersolek-bersolek. Yang lain semua. Lepas tu kat situ ada cermin mata yang ada dipakailah. Yang dia nak bagi pakai cermin mata yang pattern sekarang yang besar, tutup sebahagian muka wanita. Itu yang dia tak bagi. Yang lain semua boleh, tak ada masalah. Okay? Ada apa soalan? Ada soalan? Tak ada, kita pergi kepada sunan-sunan ihram. Sunan-sunan ihram perkara biasa tuan-tuan puan-puan. Sebelum kita pergi solat Jumaat, biasa kita dah buat dah. Potong kuku, rapikan misai, rapikan bulu-bulu apa yang ada. Lepas tu ambil wudu, ambil biasa sikit, ambil wudu, pakai ihram. Masa mandi tu, saja aku mandi sama je, tak kisah, cuma niat dia beza. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Lepas tu ambillah wudu sekali, pakai yang ihram. Kalau boleh elakkan pakai minyak kat kepala apa, nanti lagi panas susah. Elakkan benda-benda tu. Kemudian dah semua dah ada habis semua, kain ihram sunat berwarna putih. Kalau tak ada warna putih, tak dapat pada sunat je, tak apa. Okey, baru sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram boleh buat dekat mana-mana ikut kesesuaian. Kalau memang dah tahu tuan-tuan nak pergi daripada
daripada Malaysia terus ke Mekah, nak niat dekat Khairul Manazil, nak niat awal-awal kat rumah pun boleh, sembahyang sunat kat rumah boleh, nak buat kat KIA boleh, tak ada masalah. Dah kesesuaian tu. Okey. Lepas tu sunat menghadap kiblat. Lepas tu dalam keadaan berwudu. Yang paling praktikal perkara ni ketika berada dekat Mekah, kita nak buat umrah sunat, dah siap-siap semua dengan wudu sekali dah siap, pergi ke masjid, mana-mana masjid dekat tanah halal, dekat Tan'im ke dekat Rana je, kat situ kita sembahyang sunat ihram, Allahu Akbar, sembahyang sunat. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan ada kiblat. Itulah yang praktikal. Niat dah ketika duduk tu saja untuk menunjukkan umrah, berihram dengan kerana Allah Ta'ala pun dalam keadaan berwudu. Itulah paling praktikal. Kadang-kadang benda ni kalau kita baca terlalu banyak, tapi bila kita berwudu, benda tu dah settle dah. Okey, jangan kita mudahkan, jangan susah-susah. Lepas tu, bila kita dah pakai ihram dan niat ihram, sunat bertalbiyah. Bila dah sunat bertalbiyah, ingat tak yang minggu lepas pengertian talbiyah? Ingat minggu lepas. Lepas tu jawapan Allah, aku hampir kepada kamu, aku jelas dan hampir kepada kamu, mintalah apa saja, sesungguhnya aku lebih hampir kepada kamu berbanding dengan urat halkum. Minggu lepas punya awal-awal nak bagi tahu tuan-tuan dalam masa ihram, tuan-tuan puan-puan hampir dengan Allah. Mintalah apa saja, doa tuan-puan cukup mustajab pada ketika itu. Minta. Okey. Kita tengok dekat sini, bertalbiyah, berdoa, bacaan Al-Quran, zikir. Doa tu tuan-tuan puan-puan dalam bahasa Melayu. Biar doa tu tuan-tuan faham. Nanti mudah minta bahasa Melayu faham. Ni ada lihat tak? Masa saya kali pertama ada lihat kat tengah ni. Sekarang paling sesuai sekarang. Kita habiskan ni pada kita lihat. Tapi baik, ketika kita sambung balik, jadi selain daripada berdoa, berzikir, elakkan bual-bual busuk. Kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.